La yasuqul khaira illallah ma sya'allah, la yasrifu su'a illallah ma sya'allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma sya'allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Kita baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah. Kita nak menggunakan kitab kita yang hari itu saya dah edarkan kepada tuan-tuan. Yang saya nak guna kat sini tu, umat bertanya Rasul menjawab. Dan kita berada pada soalan yang ketiga daripada sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam bagaimanakah yang paling utama? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul amali afdal. Faqala imanu billah wa rasulih. Qila thumma madha? Qila thumma madha? Qala al jihadu fi sabilillah. Qila thumma madha? Qala hajrun mabrurun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah taala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abi Hurairah seorang sahabat Nabi SAW yang masuk Islam ni di hujung-hujung lah, dekat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia sempat bersama dengan Nabi SAW 3-4 tahun ya. Tapi seorang sahabat yang sangat istiqamah dengan ilmu, walaupun dia duduk di hujung-hujung tuan-tuan, sempat bersama dengan Nabi, tapi dialah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu kelebihan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kuat hafazan dia. Kuat hafazan dia tu macam mana? Satu hari dia duduk dengan Nabi SAW, Nabi SAW tanya, siapa yang nak ambil satu kekuatan ataupun sesuatu daripada aku, sallallahu alaihi Muhammad, hampakkan dia punya kain selendang dia. Maka Abu Hurairah cepat-cepat hampak selendang dia. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Kemudian Abu Hurairah jadi orang yang sangat kuat hafazan dia. Orang yang kedua paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW, nama dia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak pada Sayyidina Umar sallallahu alaihi Muhammad. Kata Abu Hurairah, kelebihan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berbanding aku ialah dia pandai menulis sedangkan aku tidak. Jadi Abu Hurairah ni tuan-tuan, dia sahabat Nabi yang tak pandai menulis, tapi dia sangat kuat hafazan. Satu ketika pada zaman satu khalifah panggil dia, sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada khalifah saja nak test hafazan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, disuruh duduk depan, ada seorang yang duduk jadi pencatat di belakang tirai. Lalu Abu Hurairah disuruh untuk menyampaikan hadis daripada Nabi SAW, lalu disampaikan. Dan orang di belakang tirai itu menulis apa yang dituliskan, apa yang disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian selepas tahun dipanggil balik dan disuruh cerita balik hadis apa yang kamu sampaikan itu pada khalifah. Dan dia cerita secara detail, sikit pun tak ada kesilapan dia, menunjukkan kuatnya hafazan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah hidup selepas Nabi SAW wafat. Abu Hurairah turis Muhammad berkhidmat kepada para sahabat Nabi SAW yang menjadi khalifah. Dan di antara khalifah yang dia sangat sayang ialah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Pernah ditanya kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apakah momen atau waktu yang paling kamu rasa sedih sekali? Dia kata 3 waktu yang aku sangat rasa sedih. Yang pertama dia waktu kewafatan Rasul SAW. Ini waktu paling sedih sekali lah. Tak ada orang yang dia cinta lebih pada Nabi SAW. Yang keduanya waktu mana? Waktu wafatnya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Dan yang ketiga kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, waktu mana yang paling sedih sangat? Dia kata waktu bekas kurma aku terputus. Waktu bekas kurma terputus. Apa cerita bekas kurma tu? Cerita ada satu hari
dia mengadu pada Nabi SAW yang dia lapak dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kemudian tuan-tuan, kata Sayyidina Abu Hurairah ni biasa lapak dia kalangan ahlu sufah. Ahlu sufah ni yang duduk di beranda masjid Nabi SAW. Depa ni bukan ada makanan apa, bukan ada kerja apa. Siapa mai bagi hadiah makan, sedekah makan, itulah makanan depa. Depa kerja depa ialah menuntut ilmu dengan Nabi SAW aja. Tuan-tuan, jadi salah seorang daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata pernah satu hari dia kata aku menggelupok lapak. Kata Abu Hurairah, bila dia dah satu hari dia pernah dilantik di governor, dia ada kain ridak selai, dia tilak hinguh dia dengan kain ridak. Dia kata mah kita amboi Abu Hurairah lak hinguh dengan ridak, dengan kain ni kata. Walah dulu kamu pernah menggelupok tepi jalan sebab lapak, orang ingat kamu ni gila. Dia letak ni pijak leher. Pasal ingat kata dia ni penyakit sawan, penyakit gila. Walah aku lapak kata. Dia lapak sampai ke tahap menggelupok. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW duk pesan jangan minta. Siapa yang boleh bagi jaminan kepada aku, dia tak minta pada manusia yang lain, kata Nabi SAW, maka aku akan bagi kat dia jaminan syurga. Para sahabat ni dia lapak macam mana tak minta kat orang. Sampai satu hari dia lapak sangat tuan-tuan, nampak Abu Bakar lalu Ustaz Somad kita macam mana nak abang kat Sayyidina Abu Bakar, kata dia lapak ni. Lalu subhanallah dia kata, wahai Abu Bakar, bagi aku berapa ayat Quran. Abu Bakar pun ayat Quran, bismillahirrahmanirrahim, ajak dia Quran. Dia tak faham Sayyidina Abu Bakar ni tak faham. Pilah Sayyidina Abu Bakar. Mai pula Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Kita takut Sayyidina Umar boleh faham kot. Macam mana nak abang Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ajakkan aku ayat apa-apa Quran, ayat Quran. Dia pun ajak ayat Quran, sungguhlah aku minta Quran kan. Kita pun tak faham juga. Mai jumpa Nabi SAW, Rasulullah saya lapak abang tu ya. Dengan Rasulullah SAW tak apa, dia anggap macam Rasulullah ni macam bapak. Minta Rasulullah lapak. Rasulullah pergi rumah. Dia bawa Abu Hurairah pergi ke rumah Nabi SAW. Tengok-tengok ada satu bekas susu yang orang hadiahkan kepada Nabi SAW. Dia kata cantik dah dapat minum susu. Tiba-tiba Nabi SAW kata ke Abu Hurairah ambil susu tu, kemudian pergi bagi mereka minum. Pergi bagi mereka yang duduk di beranda Nabi SAW tu, bagi mereka minum. Rasulullah tak kata Abu Hurairah kamu minum dulu kemudian bagi mereka minum. Tuan-tuan, ni orang taat. Dia pun ambil pergi bagi orang minum sambil duduk layak liuk kot tuan-tuan. Kau ada lapak kan? Harap tak habis lah kot. Tapi mukjizat Nabi SAW, susu tak habis. Sampai habis orang minum semua tuan-tuan dalam satu bekas susu tu. Dia pula dapat minum. Dia kata Abu Hurairah kata aku minum sampai kenyang dan tak boleh minum lagi dah. Itu berkat mukjizat Nabi SAW. Ni biasa para sahabat. Tuan-tuan sahabat duduk dalam keadaan lapar. Abu Hurairah kata satu hari pergi jumpa dengan Nabi SAW, mengadu lapar. Nabi kata apa yang ada pada kamu? Kau ada sebiji kurma aja. Dia kata ambil kurma tu, buah dalam bekas tu. Kemudian sallallahu alaihi Muhammad, setiap hari pergi ambil, kamu rasa lapar, kamu seluk ambil kurma, jangan buka tengok dalam bekas tu. Tu aja. Nabi SAW doakan berkah tersebut. Dia mukjizat Nabi SAW, setiap hari Abu Hurairah ambil mesti ada kurma, tak pernah kurang. Ambil je mesti ada, ambil je mesti ada, ambil je mesti ada, tak pernah habis kurma dia. Sampai bila? Sampai wafat Nabi, sampai zaman Sayyidina Abu Bakar, sampai zaman Sayyidina Umar. Sampai ke tahap satu perang, dalam perang tu tali pinggang tu terputus, bekas kurma tu diikat kat tali pinggang, dan tali pinggang dia terputus, jatuh. Start pada tu tak ada air kurma tu. Sedih dia. Tu 3 waktu yang kata Abu Hurairah radhiyallahu an, dia sangat sedih. Tuan-tuan, hadis ini disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul amali afdal. Seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, ayyul amali afdal, amal apakah yang paling afdal sekali, yang paling hebat sekali dalam segala amal yang ada. Faqala, lalu berkata Nabi SAW, imanun billah wa rasulih, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Qila thumma madha, kemudian ditanyakan lagi kepada Nabi SAW, kemudian daripada itu apa ya Rasulullah? Lalu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al jihadu fi sabilillah. Peringkat keduanya disebut sebagai amal paling afdal ni jihad fi sabilillah. Qila thumma madha, kemudian ditanya kepada Nabi SAW lagi, apa ya Rasulullah lepas daripada tu?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Baik tuan-tuan, hari ini kita nak tengok tiga amal yang paling afdal ni dalam perbincangan kita pada hari ini. Yang pertamanya tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad, beriman kepada Allah. Yang pertamanya beriman kepada Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Ini kita tak payah duk bincang lah. Kita pun faham dah tuan-tuan sekalian. Sayyidina Muhammad peringkat iman kepada Allah SWT ni kemuncak daripada amal. Sebab apa saja amalan yang tuan-tuan buat takkan jadi sempurna dan takkan jadi istiqamah kalau tuan-tuan tak ada iman pada Allah. Seorang sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, salli ala sayyidina Muhammad, ceritakan kepada aku, salli ala sayyidina Muhammad, satu perkataan dalam Islam yang aku tak tanya orang lain dah selain pada kamu ya Rasulullah. Nabi SAW kata apa? Qul amantu billah thumma istaqim. Kamu katakan kamu beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamahlah. Tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan faham elok-elok apa yang dimaksudkan. Ulama sebut syarat nak istiqamah mesti iman. Syarat nak dapat istiqamah mesti beriman. Kalau dia tak beriman, dia takkan jadi orang yang istiqamah. Saya nak cerita kat tuan-tuan. Salli ala sayyidina. Iman ni apa? Percaya, sungguh-sungguh punya percaya. Sungguh-sungguh punya percaya tu beriman. Faham tuan-tuan? Nabi SAW sebagai contoh. Ni tadi kita baca Sayyidul Istighfar. Siapa dekat sini saya nak tanya? Dekat sini ni, siapa yang tiap-tiap hari dia tak pernah tinggal Sayyidul Istighfar? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang tiap-tiap hari tak pernah buat Sayyidul Istighfar ni? Cuba angkat tangan. Apa dua-dua tak angkat ni lagu mana ni? Siapa yang hari ni buat, esok tak buat, kadang-kadang ingat buat, kadang-kadang tak buat? Cuba angkat tangan. Pun tak angkat juga. Ampun ni ngarut sungguh. Tuan-tuan sekalian, subhanallah semua. Saya faham yang tak angkat tu, saya faham dia panggil tawaddu'. Tuan-tuan, salli ala sayyidina. Nak tengok kita istiqamah ataupun tidak, balik pada percaya ataupun tidak kita kepada Nabi SAW atas hadis dia. Nabi kata, man qalaha min nahari muqin biha famata qabla ayyumsiya fa huwa min ahli jannah. Wa man qalaha min al-laili muqin biha famata qabla ayyusbiha fa huwa min ahli jannah. Atau kama qala Rasulullah SAW. Siapa yang membacanya dengan yakin pada sebelah siang ni, dengar elok Nabi kata apa? Sayyidul Istighfar ni. Siapa baca dengan yakin, sungguh-sungguh yakin. Yakin ni apa? Iman lah. Salli ala sayyidina Muhammad. Pada sebelah siang dia, lalu dia mati pada sebelah siang tersebut, fahuwa min ahli jannah, maka dia daripada ahli syurga Allah. Faham tak ni? Siapa baca Sayyidul Istighfar, yakin, sebelah siang, mati sebelah siang tu, dia mati hari tu, Nabi janji apa? Dia daripada ahli syurga. Percaya tak? Percaya tak? Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Salli ala sayyidina Muhammad. Hadis Imam Bukhari ni ranking sahih dia nombor 1. Atas sekali. Selepas pada Al-Quran, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan, kitab paling sahih dalam susunan salli ala sayyidina Muhammad ialah kitab Sahih Al-Bukhari. Dalam ranking hadis-hadis sahih, ranking hadis sahih paling tinggi ranking dia ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Salli ala sayyidina Muhammad, dia panggil muttafaqun alaih. Yang kedua ranking yang tertinggi hadis Bukhari. Yang ketiga ranking tertinggi hadis Sahih Muslim. Salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Hadis tersebut tentang kelebihan Sayyidul Istighfar, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, hadis sahih. Tuan-tuan, siapa baca sebelah siang, dia mati sebelah siang tersebut, dia daripada ahli syurga Allah SWT. Siapa yang sebut? Nabi SAW. Nabi sebut saja-saja ke? Tak. Dia wahyu daripada Allah. Allah mungkir janji dia tak? Tak. Orang yang beriman ni, dia tak akan tinggal dah sampai bila-bila. Sebab apa? Sebab dia takut dia mati hari tu. Faham tak ni? Dia beriman yang dia ni, manusia ni boleh mati pada bila-bila masa. Dan dia tak tahu bila dia nak mati. Dia takut dia mati hari tu. Maklum duk amal Sayyidul Istighfar ni 10 tahun dah Ustaz. Tiap-tiap hari maklum tak pernah tinggal. Pasal apa yang maklum tak pernah tinggal? Maklum takut mati hari tu Ustaz. Sebab Nabi janji siapa baca hari tu, dia mati hari tu, maklum nak masuk syurga, Nabi janji masuk syurga. Dia panggil apa? Orang istiqamah. Pasal apa dia istiqamah? Pasal dia beriman daripada perkataan Nabi SAW. Tu dia sebut syarat istiqamah dia beriman. Dia faham tak,